Halo guys, selamat datang. Selamat menyambut PKP, PKPD, PKPP, PKP, PPP, semua PKP. Okey, kerana terlalu banyak masa terluang, saya setelah 7 tahun saya diamkan, akhirnya saya nak kongsikan pengalaman saya sewaktu saya berada di Finland pada tahun 2009 hingga 2014. Okey, mari kita dengarkan. Apabila saya tiba apabila saya tiba di Finland pada tahun 2009, lebih kurang hujung bulan September. Okey, perkara pertama yang saya belajar adalah jangan nak ganggu privasi orang Finland. Okey, kesnya begini. Saya berselisih dengan seorang lebih kurang warga emas Finland pada waktu itu, dan kemelayuan saya, kemalaysiaan saya membuatkan saya automatik senyum tau. Kerana saya fikir itu adalah budi bahasa yang dipakai oleh satu dunia. Jadi saya pun senyum. Pakcik itu balas dengan satu jelingan yang tajam, umpama saya telah curi tayar kereta dia, dan terus berlalu pergi. Situlah saya dapat tahu bahawa orang Finland ini dia ada dasar tertutup. Kalau kau bukan kawan, jangan ganggu saya, jangan cakap dengan saya, dan jangan senyum dengan saya jika tidak ada urusan penting. Ini mungkin berbeza dengan budaya kita, tetapi sebagai pendatang di sana, saya harus fahami dan adapt lah. Jadi, jaga hal sendiri, jaga tepi kain sendiri. Alright. Kalau tinggal di apartmen, jangan buat bising atau anda akan direport polis. Telah berlaku kepada saya, membuat bising pada satu malam dan pintu kemudian diketuk polis dan diberi warning. Kalau berkali-kali direport polis dan ada bukti, anda boleh dihalau daripada apartmen itu. Ingat, bila anda merantau ke Finland, jangan sampai dihalau. Seterusnya, selama saya berada di sana selama lebih kurang 4 tahun lebih. 2 tahun yang pertama saya bekerja sebagai cleaner. Tetapi situasi kerja sebagai cleaner ini taklah seperti yang kamu nampak di Malaysia. Kerana selain musim sejuk, kerja sebagai cleaner sangat mudah. Pengalaman saya membersihkan tangga, mencuci bas, membersihkan restoran. Tapi saya lebih banyak kepada membersihkan tangga lah. Saya rasa, dan saya membersihkan tangga bukan setiap hari tau. Saya akan jaga beberapa kawasan apartmen, dan saya hanya perlu pergi 3 kali seminggu. Sabtu Ahad tak perlu, hanya 3 kali seminggu. Isnin, Rabu, Jumaat. Isnin, Rabu, Jumaat. Dan saya siapkan 3-4 kawasan apartmen. Kalau saya pergi 1 minggu, belum tentu. Kalau saya tinggalkan pun 2 hari, maksudnya saya escape lah, tangga tu masih bersih, sangat bersih. Dan sampai saya pun berfikir, apa yang saya nak sapu? Begitu bersih sekali, begitu senang sekali kerja cleaner sewaktu saya berada di sana. Di Finland adalah amat penting untuk kita mempelajari bahasa mereka, kerana bahasa utama Finland adalah Finnish. Bahasa Finnish. Dalam bahasa Finland dipanggil suomen kieli, iaitu bahasa Finnish, bahasa Finland. Jadi sepanjang saya kerja di sana, saya pun ada mendaftar untuk mendapatkan kursus ini. Saya berjaya habiskan 2 modul kursus. Sebenarnya kursus itu ada 4 level, tetapi saya hanya sempat habiskan 2 level. Dan kalau anda tak percaya, ini adalah bukti saya telah menghabiskan modul 1 pembelajaran bahasa Finland. Boleh lihat nama saya di atas. Okey. Todistus bermaksud sijil, dan kalau tak salah osallistumis berkaitan dengan pembelajaran lah, sertifikat pembelajaran. Dan nama saya ada di atas,
Dan ini adalah nama pengajar. Tak nampak. Nanti saya gambarkan. Boleh tengok di gambar sebelah ya. Ada pengajar kami pada waktu itu adalah Hana Miettinen. Okey. Dan ini adalah modul yang kedua. Boleh tengok modulin kaksi. Kaksi 2 disebut kaksi. Yang satu disebut yksi. Modul 1 modulin yksi ataupun kalau dalam bahasa Finland pertama disebut ensimmäinen, pertama. Jadi mungkin ya itu sedikit info mengenai bahasa Finland kepada kamu. Sewaktu di Finland saya kerja kan. Jadi apabila kerja anda perlu ada bank account kerana setiap pekerja akan dikenakan cukai. Jadi pada waktu itu saya telah memilih Nordea Pankki. Sebutan dia mana ni tak clear. Nordea Bank of Finland, tapi dalam bahasa Finland dipanggil Nordea Pankki. Nordea Bank. Okey. Jadi ini adalah bank tempat gaji saya masuk. Seterusnya, ini perkara mustahak. Di Finland, anda tidak boleh memberi alasan kereta lewat, bas lewat, pengangkutan lewat, kerana kereta api akan tiba on time. Mana-mana tram, kereta api dalam bandar, kereta, bas, semua akan tiba on time. Dan anda boleh cek schedule, boleh cek masa pergerakan bas, kereta api, semua di website yang disediakan oleh kerajaan Finland. Jadi anda tidak boleh memberi alasan lewat. Jika tren itu harus tiba pada pukul 8 pagi sharp, tren itu akan tiba di sana pada pukul 8 pagi. Bas akan ada di sana pada pukul 8 pagi dan berlepas pada 8.1 pagi. Tidak macam dalam drama, anda lari dari jauh, kemudian pemandu bas akan tengok, oh, we will wait, kami akan tunggu. Tak mungkin. Kerana apa? Dia mesti kejar time untuk berada di next bus stop pada waktu yang ditetapkan. Apabila dia menunggu orang, dia akan menghadapi masalah untuk tiba on time di next bus stop. Jadi kita kena faham itu. Menjadi amalan biasa di Malaysia untuk nanti dululah, belum sampai lagi tu bas, boleh 1-2 minit, sempat minta maaf geng. Jangan malukan Malaysia. Jadilah awal, guna sikap Jepun, awallah kamu. Kalau tak malu, ditinggalkan bas, ditinggalkan kereta api, malu bro. Tetapi jangan risau, penggunaan bas, penggunaan kereta api dalam bandar hanya menggunakan satu kad akses yang boleh diisi sebanyak 30 euro untuk 1 bulan. Dan kad akses ini boleh dipakai untuk menggunakan bas, kereta api dan kereta api dalam bandar di 3 bandar utama. Yang mana bandarnya semua berdekat lah, macam 3 daerah utama lah, iaitu Helsinki, Vantaa dan Espoo. Kalau keluar dari daerah itu, dia charge dia lain dan kad ini tak termasuk. Okey. 30 euro pada waktu itu dengan gaji yang saya terima sana sangat kecil. Jadi boleh dikatakan pengangkutan awam dia sangat murah dan efektif. Tak ada masalah nak gerak ke mana-mana. Saya jumpa ramai doktor yang menggunakan, kalau kita sini doktor orang kaya tau, engineer orang kaya tau, businessman orang kaya. Di sana orang kaya ini lebih prefer menggunakan pengangkutan awam kerana mudah, pantas, on time, murah. Jarang orang pakai kereta kecuali yang ada family besar. Okey, ingat tu. Kalau boleh kita amalkanlah di Malaysia pada masa akan datang ya. Bila cerita pasal makanan, saya pasrah aja. Saya redo aja. Baca bismillah jadilah. Tak semudah itu Ferguson, tak semudah itu. Dia macam ni. Ada di Finland
sangat banyak kedai kebab yang dijalankan oleh orang-orang Turki, orang-orang Muslim Turki. Jadi itu adalah salah satu pilihan. Kalau lapar sangat, malas nak masak, orderlah kebab. Kerana sebanyak yang saya jumpa, memang semuanya dijalankan oleh Turki Muslim. Alright. Dan jika anda mahu membeli barang sendiri daripada kedai Muslim, ada satu kedai Muslim yang berada di Bandar Helsinki. Tapi saya lupalah, bila sampai ke Bandar Helsinki, perlu menaiki kereta api dalam bandar dan pergi ke satu stesen, kalau tak silap dipanggil Kampi atau Itakeskus. Dia ada satu macam, kalau Kota Kinabalu ataupun kita kata KL lah, mungkin saya tak apa arif KL, Kota Kinabalu, kita ada stesen, ada api-api, ada Asia City. Okey, kereta api dalam bandar akan bergerak melimpasi stesen-stesen ini. Jadi ada satu tempat di mana ada kedai Arab yang menjual barangan halal, daging halal. Jadi saya sentiasa jumpa orang Turki, orang Arab, orang Malaysia, orang Indonesia yang Muslim-Muslim beli sana. Jadi jangan risau, anda boleh dapatkan makanan halal, tapi rajinlah sikit. Kalau tak, pasrah je lah, baca bismillah. Satu lagi benda menarik yang saya nak kongsi. Negara Finland ni terkenal dengan musim sejuk yang panjang. Kadang-kadang sahaja boleh ada sampai 8-10 bulan. 8-9-10 bulan. Jadi macam mana nak main bola sepak? Dan saya waktu tu aktif, walaupun saya nampak gemuk sekarang dan dah malas main bola sepak. Pada waktu itu saya rajin main bola sepak. Dan saya nak main bola sepak di Finland, nak rasa macam mana main bola sepak di Finland. Jadi, tetapi masalahnya, untuk bermain bola sepak petang-petang di Finland, tiada. Anda perlu mendaftar kelab, masuk kelab untuk bermain bola sepak petang-petang. Mereka tiada istilah suka-suka nak main bola sepak. Bolehlah main padang kosong yang 2-3 orang macam tu. Tetapi untuk beriadah petang macam kita nampak di Malaysia, main 10 lawan 10, 200 lawan 200, 300 lawan 300, tak ada. Padang-padang ini sentiasa dipakai oleh kelab-kelab bermain petang. Jadi saya pun terpaksalah apply. Macam-macam kelab saya cuba apply, tapi mungkin saya terlalu hebat seperti Sapawi Rashid. 3 kelab saya pergi, ikut training, jaring banyak gol, esoknya dah tak disuruh datang lagi. Mungkin sebab saya tamak gol kot, sebab tu mereka tak terima saya. Tapi nak bagi tahu, mau main bola petang kena daftar kelab. Tak ada istilah main petang suka-suka riadah. Tak wujud. Nanti anda kena berdiri tepi padang jadi tunggul tengok orang habis main. Kasihan. Yang lain semua ada jersey tau, formal. Kalau di England dipanggil Sunday League. Tapi macam itulah. Daftar kelab tak susah. Daftar kelab mereka akan panggil awak untuk test training dengan tim yang awak daftar. Bila bercerita tentang kos sara hidup, saya rasa Finland sangat okey. Sekotak susu hanya €1. Saya dulu, yang 2 tahun pertama saya bekerja sebagai cleaner. Gaji saya lebih kurang 1,000 ke 1,100 lah. Kerja pun 3 kali seminggu. Mau expect gaji 4,000 ke? Okay. Kemudian 2 tahun kedua, apabila sambil saya belajar belajar bahasa yang diatur oleh kerajaan orang, kerajaan mereka sangat prihatin. Badan Kebajikan sentiasa membantu tau. Jadi melalui Badan Kebajikan saya dapat masuk belajar untuk belajar bahasa Finland, dan dari sana saya mempunyai kenalan dan akhirnya 2 tahun terakhir saya di sana, saya bekerja di IKEA Finland. IKEA tu berada di Finland, banyak IKEA. IKEA yang saya kerja ni namanya IKEA Vanta. Okey. Dan kalau anda tak percaya, ini adalah work certificate, sijil pekerjaan saya.
Nampak lambang IKEA di atas tu? Kabur dah. Larikan muka sikit. Nampak atas tu ada lambang IKEA, work certificate. Okay. Ada nama saya Kamarul Hidayah. Ada date of birth ni. Mereka letak number social security saya. Okey. Untuk mendapat benefit dan bantuan dari kewajikan, untuk cari kerja, untuk cari tempat tinggal, anda perlu ada social security. Itu saya pun dah lupa macam mana dah. Tapi kalau anda datang dengan baik, semuanya urusan akan jadi baik. Senang cerita. Okey, saya kerja daripada 19 bulan 9 tahun 2011 sehingga 17 bulan 10 tahun 2013. 2 tahun lah saya kerja sana kan. 2 tahun. Sebagai warehouse co-worker, saya bekerja di bahagian storage. Di IKEA, mereka mengamalkan bahasa Inggeris kerana IKEA ni Sweden yang punya. Jadi pekerja di dalam tu ada orang England, ada orang Ghana, ada American, ada Vietnam, yang ada satu pakcik Vietnam ni, dan Somalia, dan campur-campur lagi lah. Mereka hanya dalam IKEA mereka mengutamakan bahasa Inggeris. Mereka mahu diversity, tetapi di bahagian management apa semua tetap orang Finland lah, macam biasa. Jadi dengan gaji yang saya terima di IKEA, saya rasa kos hidup sangat rendah. Sekotak susu hanya €1. Nak beli nasi, beras pun murah-murah. Pengangkutan pun hanya €30 sebulan. Boleh gerak ke mana-mana di antara 3 bandar ni. Dan kedudukan saya memang di antara 3 bandar ni. Sewa rumah, time tu saya kongsi rumah. Sewa rumah saya hanya bayar €150. 150. Elektrik apa semua macam biasa, internet pun macam biasa. Saya rasa campur utility semua, mungkin saya bayar €200. Gaji saya average 1,200-1,300 waktu saya dengan IKEA. Jadi dah tolak utility, ada 1,100 lagi. Tolak makan, minum apa semua mungkin 300 lah sebulan, 400. Saya masih ada 600-700. Buat apa? Pergi kelab apa? Tidak. Bukan itu ya. Jangan cerita sampai sana. Okay, saya tak nak cerita panjang. Saya buat video mukadimah ini kerana saya mahu kerana ada sequel kepada video ini. Ada part 2, 3 dan 4 di mana saya akan membuat video berbual dengan kawan-kawan saya sewaktu saya di Finland dan bercerita pasal pengalaman dan pandangan mereka tentang situasi di Finland dulu sebagai perantau seperti saya. Saya nak share satu kejadian aneh. Pada satu petang, saya berjoging. Saya sedang jogging lah di padang, di tepi padang, orang main bola. Sebab saya tak apply kelab lagi, saya jogging je lah. Saya dikejar oleh seorang yang tak dikenali. Laju, kemudian dia tap bahu saya, tanya. Saya rasa dia cakap bahasa Latin mungkin. Kemudian saya pun respon, excuse me? Mana saya pandai bahasa Latin? Dia tanya saya, are you from Spain? Dia tanya saya, adakah saya daripada Sepanyol? Ada muka Sepanyol ke guys? Jadi saya sebut Malaysia. Mereka tak tahu di mana Malaysia tahu. Jadi mungkin rupa-rupa Asia ni ada Hispanic sikit lah. Jadi saya pun rasa saya ni dari Spain. Ada muka Enrique Iglesias mungkin. Sangat lucu. Jadi saya harap benda-benda baik, benda-benda ringkas ni yang saya share ni banyak lagi. Cuma saya tak dapat nak kongsi semua. Satu sebelum saya lupa. Saya pernah apply untuk bekerja menghandle apa-apa saja yang melibatkan makanan. Anda mesti mengikuti kursus
pengendalian makanan, mesti mendapatkan korti kad pengendali makanan, mesti lulus ujiannya. Saya ambil 2 kali tau. Tanpa sijil ini anda tak boleh sentuh makanan, tak boleh sentuh makanan di mana-mana pun untuk melakukan bisnes, tahu. Jadi dari segi food safety, negara Finland mengambil berat pasal keselamatan makanan. Jadi itu apa yang saya belajar sewaktu saya berada di Finland ialah mereka sebagai negara maju ni ada pro dan kontra. Yang tak berapa bestnya, mereka sibuk dengan hal sendiri. Okay? Mereka kurang fleksibel dari segi hubungan sosial, kurang fleksibel. Tapi mungkin itu cara mereka. Tetapi saya mau cerita apa yang bagus. Apa yang bagusnya adalah sistem yang mereka amalkan dari segi pengangkutan, pendidikan, kesihatan sangat baik, sangat sistematik, dan tak ada orang boleh tipu sistem. Saya pernah booking slot untuk dentist. Ini melalui website kerajaan Finland, dan saya terlupa nak pergi sebab saya lambat tidur kot. Saya ingat saya lambat bangun. Tiba-tiba minggu depan dia bil datang 31 euro denda. Jangan main-main dengan appointment dentist, appointment hospital, apa saja appointment yang anda buat di Finland. Jangan main-main. Jangan tidak datang. Kalau tidak mau datang, info sehari sebelum. Call, pastikan anda beritahu mereka anda tidak datang dengan alasan yang baik. Batalkan temu janji. Kalau tidak, surat cinta akan datang bersama bilnya. Takkah rugi tu? Jadi sistem yang bagus, dan suka saya nak beritahu budaya kerja yang saya alami di dalam IKEA adalah sangat baik, yang saya rasa tak akan jumpa di Malaysia. Saya tak tahu IKEA di Malaysia ada mengamalkan benda ini atau tidak, tetapi saya harap satu hari nanti kita boleh menggunakan budaya kerja ini di Malaysia. Kenapa? Apabila waktu kerja, kita akan kerja macam biasa, sambil have fun, sambil bergurau senda, tapi fokus kerja dan tidak melakukan kesalahan. Apabila tamatnya waktu kerja, tak akan ada orang yang ganggu anda walaupun kerja anda tak siap. Saya kerja shift dalam warehouse. Sekiranya tugasan saya tak siap dalam tempoh 8 jam, next shift akan ambil alih tanpa ada pertanyaan, tanpa saya dipersalahkan. Oleh itu, apabila saya lihat budaya ini, saya merasa bertanggungjawab untuk tidak menyusahkan orang selepas saya. Jadi, saya tidak rasa terbeban. Saya kerja dengan happy, tak ada pressure. Saya tahu saya siapkan tugasan saya. Apabila habis, di rumah saya akan rehat dan tak akan diganggu, tak akan ditanya apa pun. Tak macam di sini tau. Kadang-kadang balik rumah sambung kerja tau. Tidak berlaku di Finland. Dan lagi satu, di IKEA Finland, dia ada satu sistem penilaian pegawai kanan. Saya boleh simpulkan penilaian pegawai kanan. Kita nilai pegawai atasan kita. Setiap tahun akan ada benda ini, di mana semua pekerja bawahan akan mengisi online form, borang online, soal jawab online, penilaian pegawai atasan, penilaian penyelia, penilaian bos. Suara kita didengari. Dan sebab itulah anda susah mau jumpa bos yang emosi, bos yang ugut-ugut nak pecat orang, bos yang ugut tu yang pagi-pagi masuk marah emosi. Tak jumpa. Semuanya baik belaka. Mungkin ada 1-2 yang mempunyai company sendiri. Tetapi apa yang saya belajar di IKEA itu adalah satu budaya kerja yang bagus. Tidak ada orang yang stres tau. Saya tidak stres kerja di IKEA. Walaupun gaji tak sebesar mana, tapi saya happy apabila saya pergi kerja.
Dan saya sangat happy apabila pulang dari kerja, dan saya sangat happy mengenali kawan-kawan saya di IKEA. Jadi, kalau anda mau merasai semua ini, planlah ke Finland satu hari nanti.